Ya, ada soalan tuan? Ya? Oh, kutu emas. Soalannya main kutu untuk beli emas ya. Okey, begini. Syarat pada jual beli emas ni kita kena ingat emas adalah barang ribawi ya. Barang ribawi ni dia ada 3 syarat utama pada jual beli dia. Yang pertama hendaklah cash ya. Cash dan penyerahan pada satu masa. Maknanya duit pun dibayar, barang pun diserah. Iaitu dan sama timbangan jika berlaku pertukaran bentuk emas dengan emas. Tapi kalau pertukaran duit dengan emas, 2 syarat tadi je lah, iaitu cash dan serah pada masa bayar. Jadi kalau kita main kutu, contohlah kita main kutu dengan jumlah RM1,000 tadi, bila dapat je RM1,000, kita pun bayar kepada penjual emas, dia pun bagi emas, maka hukumnya harus, tak ada masalah apa-apa. Yang tidak harus, kita ambil emas siap-siap. Kita ambil emas siap-siap, 10 orang masuk, 10 orang dapat emas siap-siap. Sekarang bulan ni orang ni bayar, bulan depan orang tu bayar, bulan ni orang tu bayar, bulan ni orang bayar. Itu tidak harus, kerana emas tidak harus belian bertangguh. Hukumnya tidak harus. Tidak harus ni maknanya tidak sah lah. Tidak sah belian bertangguh. Tapi kalau dapat duit beli emas, dapat duit beli emas, hukumnya harus. Tapi kalau beli benda lain boleh. Contohnya beli apa? Stroller. Contohlah ada demo, saya tengok isteri saya main kutu stroller. Beli stroller budak pun main kutu kan? Yang mahal punya tu pasalnya. Okey, katalah dapat semua dulu, semua orang dapat dulu. Bulan ni bagi, bulan ni stroller hukumnya harus, sebab dia tak termasuk pada barang ribawi. Dia boleh penyerahan, boleh bertangguh, bayaran boleh bertangguh. Barang penyerahan bertangguh pun istisna ni, pengecualiannya hanya pada jenis baik salam, iaitu jual beli tempah sahaja. Ini nanti kemudian kita bincang lagi. Tapi secara ringkasnya, emas tadi kaedah dia begitu. Dia mesti cash, mesti serah pada masa tersebut. Hukum jual beli emas. Ya. Macam mana? Bab kita beli, kita tak cukup, kita boleh beli setengah gram. okey. Simpan dekat bank dia. Bila cukup pun betul. Macam mana maksudnya, kena cerita lebih jelas sikit. Kita ada duit 1,000 contohnya. Itu tu kita boleh beli dengan nilai separuh pada setengah gram. Kalau tak cukup pada 2 gram, perlu keluar. Macam kita boleh bayar sikit, tapi dia cukup. Kita bayar sikit-sikit. Kita bayar sikit-sikit tu, kalaulah nilai yang kita dapat tu pun sikit-sikit, tak ada masalah. Tapi kalau kita beli 10 gram contoh, kita beli sekarang 10 gram, tapi kita bayar sikit-sikit, itu hukumnya tidak harus. Tapi kalau kita bayar sikit, jadi yang kita punya tu sikit juga, sikit lagi, nilai kita pun naik sikit lagi, naik sikit, sampai habis bayar baru jadi hak kita, itu harus. Maksudnya kita beli, yang kita beli itu adalah pada jualan yang akhir itulah harga dia. Tapi bayaran bertangguh pada emas tidak harus. Kalau guna kad kredit yang Islamik lah contohnya, kita bayar siap-siap, itu dia bayar semua, kita hanya berhutang dengan bank, itu hukumnya harus. Macam saya pinjam dengan satu orang, bak pinjam duit 1,000, lepas tu saya beli emas, hukumnya harus. Yang tidak harusnya saya berhutang dengan token emas tu, kerana dia barang ribawi. Emas ni ada banyak isu, antaranya isu yang lalu orang tanya lagi pada apa, trade-in tu, isu trade-in. Pendapat dalam mazhab tidak harus trade-in, kerana dia masalah pada syarat yang pertama tadi, sama timbangan, sama nilai. Bila kita trade-in, nilai yang kita trade-in tu lebih murah, lebih rendah. 1 gram contohlah harga semasa 1 gram 250, tapi bila trade-in dia ambil 200 je. Emas dengan emas, nilai emas yang kita trade-in tu lebih murah,
emas yang dijual lebih mahal. Emas dengan emas, bila nilai tak sama, hukumnya riba. Sebab itu kaedah yang menyelamatkan kita, kalau berlaku itu, jual dulu emas kita kat dia. Berapa nilai tu, jual dulu. Berapa nilai? 5,000. Okey, dia bagi dulu duit 5,000 kat kita. Lepas tu yang kita beli tu berapa? 8,000. Tambah 3,000 lagi, bayar 8,000. Itu kaedah yang paling selamat lah. Ikut pendapat mazhab, oleh kerana emas adalah barang ribawi. Mungkin elok juga satu masa kita bincang khas tajuk berkenaan dengan bab emas ya. Wallah.